Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita jumpa dengan Pak Chu. Jadi pada kali ini Pak Chu akan menceritakan satu fenomena yang boleh memberikan mudarat kepada industri pembinaan yang berkaitan dengan batu yang berwarna hitam ini ataupun batu metamorfik yang banyak mengandungi karbon di dalamnya, dan bukan sahaja karbon yang ada di dalam batuan ini, tetapi dia mengandungi banyak butiran-butiran ataupun tertabur dengan pyrite. Jadi pyrite di sini adalah kita dalam bahasa kimianya adalah besi sulfat. Jadi besi sulfat ini apabila terdedah kepada alam sekitar, kepada environment dengan suhu kita panas, dengan hujan, panas dan sebagainya, dia akan cepat mengalami perubahan ataupun mengalami dissolution, kita panggil pelarutan. Jadi akibat daripada pelarutan itu akan menyebabkan berbagai-bagai permasalahan kepada persekitaran yang ada ini, terutama sekali kalau sekian kawasan pembangunan, kawasan perumahan, kalau jalan-jalan tu biasanya akan ada stain ataupun adanya kawasan berkarat yang tidak cantik lah untuk kita, pandangan mata kasar kita. Dan juga perkara ini tidak dapat dielakkan sebab perkara dissolution atau pelarutan ini berlaku tanpa henti. Sebab bayangkanlah kita dalam iklim tropika, apabila hujan dan panas akan menyebabkan mempercepatkan proses berkenaan. Jadi kita bayangkanlah di dalam komponen phyllite atau kita panggil phyllite, ini adalah batuan metamorf. Di dalam phyllite ini ada mengandungi karbon yang berasal daripada of course lah berasal daripada flora. Dengan kata lain, pokok-pokok yang dah mati dan kemudian dibawakan komponen karbon itu dan kemudian pergi ke laut, kemudian terendap di dalam laut, dan sekarang ni kita nampak dia ada di atas darat sebab dia daripada proses pengangkatan dan sebagainya dah ada di kawasan daratan. Jadi pyrite itu sebenarnya adalah berpunca daripada berasal daripada bakteria. Kita panggil dia sebagai cyanobacteria. Cyanobacteria ini akan makan karbon yang ada di dalam batuan berkenaan dan kemudian menghasilkan ataupun dengan kata lain dia menukar bentuk kepada pyrite. Jadi pyrite ini adalah bukan pyrite yang terhasil daripada proses melalui cyanobacteria itu tadi. Jadi pyrite ni tertabur di dalam batu hitam ni. Kita bayangkan semua batu hitam ni adalah banyak pyrite. Jadi kita nampak berkilat-kilat. Jadi pyrite ini adalah kalau kita kata, kalau dalam istilah orang awam dia panggil dia sebagai fool's gold ataupun emas palsu, di mana kita nampak tu macam emas tapi sebenarnya bukan emas. Jadi bentuk dia adalah dia akan terhasil dalam bentuk cube ataupun kubik, dan kemudian memang kalau untuk penggemar mineral, dia akan buat itu sebagai satu collection. Tetapi di sini, kes di sini tak adalah besar-besar pyrite-nya, cuma kecil-kecil saja pyrite, tetapi masih lagi kita boleh tengok dengan mata kasar kita. Jadi apa terjadi kalau pyrite apabila terkena dengan oksigen, dia akan jadi oxidize. Dia menghasilkan Fe oxide ataupun iron oxide. Sebab itulah kita nampak jalan dan kawasan sekitar ni adalah banyak jalan dan juga longkang dah mengalami perubahan warna yang ketara disebabkan oleh proses berkenaan. Jadi apabila dah berlakunya leaching atau berlakunya dissolution tu tadi, maka sebenarnya yang kalau kita tengok yang cerah dengan yang gelap itu adalah pada asalnya yang cerah ini adalah gelap juga. Tetapi apabila dah mengalami proses dissolution ataupun pelarutan berkenaan, proses oksidasi dan sebagainya, dia sekarang ni dah tinggal warna yang berbeza. Jadi ini adalah banyak ditinggalnya adalah clay ataupun lempung yang agak lembut.
Jadi lempung ini juga kalau sekiranya di dalam lempung lautan juga memberi masalah juga kepada pembinaan, sebab dia akan ada ciri-ciri yang dia apabila ada air dia akan kembang, apabila kering mungkin dia akan jadi kecut. Jadi itulah dia punya fenomena yang akan berlaku kalau sekiranya ada pembinaan di kawasan ini, maka akan lambat laun dia akan ada satu fenomena di mana ketidakrataan satu kawasan berkenaan disebabkan oleh sifat-sifat clear itu sendiri ataupun lempung itu sendiri. Jadi dalam kejuruteraan geologi, benda ini adalah merupakan, kita panggil dia sebagai kanser ataupun kanser tanah. Kanser tanah di mana kalau sekiranya adanya bahan ini dan adanya berlakunya pelarutan, maka dia akan menghasilkan air yang sifatnya adalah berasid. Jadi kalau sekiranya kita cuba tanam pokok atau rumput di atas batuan ini, dia tak akan hidup. Dia akan terdedah macam tu, yang tak akan hidup rumput sebab dia tu sifatnya adalah asid. Itulah yang beri masalah kepada jurutera untuk mengatasi masalah berkenaan. Jadi kita sebagai seorang geologis boleh memberi nasihat kepada jurutera bahawa kalau sekiranya terdapatnya benda-benda macam ni, sebagai contoh di kawasan potongan bukit, potongan jalan adanya terjumpa komponen yang sebegini, maka kita boleh nasihatkan kepada jurutera untuk dia gali sedalam yang boleh, dan kemudian dia letak atau ditampal dengan tanah lain atau boleh treated soil lagi di atasnya, supaya tidak akan berlaku proses pelarutan atau proses oxidation daripada komponen ataupun pyrite yang ada di dalamnya. Jadi inilah yang kita nampak benda tu kecil, tetapi impaknya adalah besar. Jadi kita bayangkanlah kalau sekiranya satu bangunan yang cantik, kawasan tu adanya benda-benda macam ni, dan kemudian ada laluan air hujan. Air hujan itu akan membawa besi oksida tadi dan akan mengenap di atas jalan ataupun di tepi dalam longkang dan juga di tepi-tepi rumah yang cantik itu. Jadi ini akan memberi satu kesan yang tidak baik pada kosmetik kawasan berkenaan. Jadi kosmetiknya dah orang kata dah lari disebabkan oleh masalah berkenaan. Jadi, dan satu lagi, kalau sekiranya seterusnya berlakunya lulu hawa kepada bahan yang ada pyrite dan juga benda yang ada marine clay ni tadi, dia biasanya akan berlaku runtuhan. Walaupun dalam angle yang kecil, tetapi boleh berlaku runtuhan. Jadi sebagaimana yang terjadi di Bukit Beruntung. Bukit Beruntung, kalau kita lalu ikut highway, North South Highway dekat Bukit Beruntung, ada satu tempat tu dia ada bahan ini, di mana bahan carbonaceous shale ataupun carbonaceous slate, di mana telah berlakunya proses dissolution atau berlakunya proses hidrolisis. Jadi menyebabkan slope berkenaan jatuh walaupun dalam angle lebih kurang 20 darjah atau 15 darjah, masih lagi berlaku creeping ataupun rayapan tanah, dan kemudian menyebabkan berlakunya runtuhan. Jadi itulah yang fenomena yang biasa berlaku kalau sekiranya kita mengandungi bahan-bahan yang sebegini. Dan kalau sekiranya bahan ini tidak expose ataupun tidak terdedah, dia tidak menjadi masalah. Tidak akan memberi masalah kepada sebarang aktiviti. Tetapi yang masalahnya apabila dia terdedah. Jadi kita bayangkanlah kawasan ini. Kawasan ini dah lama sebenarnya kawasan ini. Dah lama kawasan ini diratakan, tetapi masih lagi tidak dibuat pembinaan. Dan Pak Chu merasakan ini adalah mungkin disebabkan oleh fenomena ataupun bahagian geoteknikal mengatakan bahawa kawasan ini mungkin tidak sesuai untuk pembinaan. Jadi itulah yang
yang dapat kita tengok di sinilah. Jelas, kalau tak silap Pak Cu, ini kawasan ini dah diratakan lebih kurang dalam 5-6 tahun lepas, tetapi masih lagi tidak dibuat sebarang pembinaan, memandangkan berlakunya proses proses oksidasi yang ada di dalam pyrite dan menghasilkan banyak slope yang walaupun dia dah buat slope yang cantik, tetapi dah mengalami gali ataupun kawasan aliran air disebabkan oleh proses luluh hawa yang menjadi cepat disebabkan oleh adanya pyrite di dalam batuan ini. Itulah, jadi kalau sekiranya kita menjumpai batu yang sama di dalam kawasan projek kita, maka perlulah diambil satu tindakan yang baik supaya kita dapat rectify atau supaya kita dapat mengurangkan risiko yang bakal berlaku di kawasan berkenaan. Jadi antara kaedah yang boleh untuk remedy atau remediation, mungkin juga kita boleh orang kata tutup balik kawasan-kawasan yang terdedah dengan dengan batu yang berwarna hitam ini, dan kemudian daripada situ kita akan buat satu treatment, mungkin letak satu lapisan kapur ataupun kalsium karbonat letak di atasnya, dan kemudian mungkin kita letak satu lapisan soil, dan kemudian kita mulalah penanaman di atas soil berkenaan, supaya to make sure ataupun untuk memastikan bahawa yang batuan yang berwarna hitam ini dapat kita tanam sesuatu di atasnya. Sebab sebagaimana yang Pak Cu cerita tadi, kalau sekiranya kita tanam rumput sekalipun, memang rumput tak akan hidup. Cuba tengokkan di sini. Macam orang kata satu kawasan kalau ditinggalkan begini dengan cuaca, dengan keadaan kita keadaan tropika kita yang sebegini, pastinya akan tumbuhnya rumput dan juga lalang. Tapi kalau tengok kawasan ini, ada juga pokok kecil, tetapi itu menggambarkan bahawa ada sesuatu yang dihasilkan daripada tanah ini. Tapi kalau dalam istilah yang lain, kita panggil dia sebagai acid mine drainage, AMD. AMD pun mungkin boleh kita guna juga sebagai salah satu daripada fenomena. Benda yang kecil tetapi boleh memberikan satu impact yang besar kepada the beauty of the area atau kawasan berkenaan. Jadi kalau sekiranya kawasan tanah kita mengandungi bahan yang begini, cuba mintalah nasihat daripada ahli-ahli geologi ke, manalah tu kot ada pyrite di dalamnya dan boleh menyebabkan berlakunya proses pelarutan dan menghasilkan satu fenomena aliran besi di kawasan kita. Jadi rasanya itulah yang dapat kali ini. Mudah-mudahan pada lain ketika akan Pak Cu kongsikan dengan fenomena yang lain lagi. Okey, itu sajalah daripada Pak Cu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara.